Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini bersama-sama saya lagi Ustaz Razi, kita akan membicarakan berkenaan ibadah korban. InsyaAllah tak lama lagi, beberapa hari lagi kita akan menjalani ibadah korban, Hari Raya Aidil Adha dan juga ibadah korban. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara berkenaan ibadah korban. Yang pertama, pengertian korban. Apakah maksud korban? Ustaz cerita korban ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan pada hari Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan pada hari Raya Aidil Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Kemudian ditambah lagi dengan 3 hari, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, yang dinamakan sebagai hari tasyrik. Tujuan dia adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar, insya-Allah. Maksudnya, oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Okey. Apakah hukum melakukan ibadah korban? Hukumnya ialah sunat muakkad. Sunat muakkadah. Maksudnya sunat yang sangat dituntut. Sesiapa yang ada lebihan wang, sebaiknya buatlah untuk meraih pahala yang berganda. Jenis-jenis binatang korban ada 4 jenis. Yang pertama yang katanya berkaki 4 lah, iaitu apa? Unta, lembu, biri-biri dan kambing. Itulah jenis-jenis binatang korban. Ayam tak ada. Ayam tidak dikategorikan sebagai binatang korban. Syarat-syarat binatang korban. Yang pertama, binatang an'am sahaja yang sah dijadikan korban, dengan syarat tidak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Seperti yang pertama, contoh dia, kaki dia tempang, sangat kurus, tak boleh. Kalau kurus sangat ni, nanti jadi sup tulang, daging tak ada. Yang ketiga, sakit. Binatang ni adalah pelbagai jenis dia punya sakit. Dan buta mata sebelah, buta contohnya kan, itu pun tidak sah dijadikan sebagai korban kerana ada kecacatan. Ada lagi contoh yang lain. Contohnya, telinga dia sebelah hilang, sebelah ada. Mana telinga dia pergi, entah, tak tahu. Itu pun binatang itu tidak dapat dijadikan sebagai binatang korban kerana tidak sempurna. Kemudian syarat yang tadi syarat yang pertama, iaitu binatang an'am. Binatang an'am ni apa maksudnya? Binatang ternakan yang berkaki 4. Berkaki 2 seperti ayam tidak boleh. Syarat yang kedua, cukup umur, iaitu macam mana kiraan dia? Kalau biri-biri, umur dia 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi hadapannya, itu biri-biri. Kambing pula umurnya 2 tahun lebih, baru dia boleh jadikan sebagai korban. Lembu, kerbau ataupun sapi, umurnya 2 tahun lebih, sebagaimana kambing tadi. Manakala unta umurnya 5 tahun lebih ataupun 5 tahun ke atas, barulah boleh dijadikan sebagai binatang korban. Dan seterusnya, yang terakhir, fadilat korban. Apa kelebihan jikalau kita berkorban? Yang pertamanya mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkongsi, merasai nikmat Allah bagi golongan fakir miskin. Kadang-kadang orang fakir miskin ni mereka susah sangat nak mendapatkan daging korban ataupun daging lembu ni. Jadi waktu korban ni lah, itulah ruang dan peluang untuk mereka makan rasa daging lembu. Insya-Allah. Yang ketiga, mengingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita punya ibadah korban ni banyak perkaitannya dengan sejarah
Nabi Ibrahim dan Ismail, iaitu sembelihan, yang mana Allah memerintahkan ayah iaitu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail. Kemudian yang keempat, menghubungkan silaturrahim ataupun silaturrahmi sesama lapisan masyarakat agama Islam. Setiap masyarakat ni dia ada hak-hak dia dekat daging tu. Ada yang beri kepada kawan-kawan, jiran tetangga, sahabat handai, dan juga fakir miskin. Ada dia punya portion dia. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada hamba-Nya. Wang yang kita dapat ni Allah yang beri. Di antara cara-cara kita nak mensyukuri, menzahirkan kesyukuran adalah dengan melakukan ibadah korban. Okey, itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Assalamualaikum.